Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Video kali ini cikgu akan masuk pada subtopik yang terakhir dan ini adalah subtopik yang terakhir syllabus kita lah. Jadi lepas daripada video ni mungkin kalau cikgu nak membincangkan soalan percubaan lah. Percubaan atau soalan berbentuk SPM. Tetapi kita lagi seminggu je nak bersemuka. Jadi tengok dulu lah macam mana. Mungkin cikgu buat juga video pada kumpulan yang kena PDPR kat rumah. Okay, baik. So, analisis titik belang modal. Cikgu tak nak cerita banyak pasal subtopik ni. Sebab subtopik ni dia based on rumus saja. Tapi kamu kena tahu juga apa benda subtopik ni pasal apa, perihal apa kegunaan TPM ni. Okay, jadi saya teruskan dalam buku kerja kamu pada muka surat 123. Pada muka surat 123 tu ada juga cara pengiraan lah, dan soalan yang sama untuk saya kita akan tengok sekejap lagi. Okay, so kegunaan TPM ni, apa kegunaan? Okay, sebelum tu TPM ni ada dua. Satu, kaedah margin caruman seunit, MCS. Kalau sebelumnya awak dengar saya sebut MCS, MCS tu adalah margin caruman seunit. Ia adalah kaedah. Ini adalah kaedah pengiraan lah. Dan satu lagi kaedah graf, kaedah lukis. Kamu boleh lukis. Soalan ni banyak di spot lah untuk tahun depan sebab soalan ni jarang keluar. Soalan ni jarang keluar. Jadi sebab itulah soalan ni selalu di spot. Okay, baik. So kita tengok dulu kegunaan TPM. Nak buat TPM ni kena tahu apa kegunaan dia dulu kan. Okay, kegunaan dia menentukan jumlah pengeluaran untuk mengelakkan kerugian. Jadi kita nak tentukan kos maksima untuk kita elakkan kerugian. Berapakah titik pulang modal untuk mengeluarkan sesuatu pengeluaran. So TPM ni tak rugi, tak untung. Dia pulang modal je. Dia tak rugi, tak untung. Lepas tu merancang pengeluaran untuk memperoleh keuntungan yang disasarkan. Okey. Bila kita dah tahu TPM kita banyak mana, katakanlah kita nak untung 2,000, kita nak untung RM2,000. Jadi kita boleh sasarkan untuk kita dapat untung berapa, untung 2,000, berapa unit pengeluaran yang kita boleh keluarkan. Kita kena keluarkan. Yang ketiga, analisis TPM. Kira margin caruman seunit untuk menampung kos tetap. Kos tetap ni walaupun pengeluaran banyak mana pun, berapa bilangan kasut yang kita keluar pun, kos tetap ni masih ada juga. Jadi berapa unit yang kurang-kurangnya kita kena keluarkan, sebuah kilang tu kena keluarkan untuk menampung kos tetap. Okay. Dan yang keempat, menjangkakan keuntungan atau kerugian pada sesuatu tahap pengeluaran. Okey, katakan dia bagi unit pengeluaran. So, soalan bagi unit pengeluaran, jadi kalau keluar unit pengeluaran banyak ni, adakah perniagaan untung? Adakah perniagaan rugi? Macam tu. Okey, merancang sama ada meningkatkan harga jualan atau mengurangkan kos untuk mendapatkan sesuatu tahap keuntungan. Okey, jadi bila kita dah agak-agak kita punya TPM kita ni dah banyak berapa unit, berapa RM, so kita boleh agak-agak kita nak lebih harga jual, kita nak untung lebih, harga jualan tinggi. Macam tu. Kalau nak untung banyak ni, harga jualan kena banyak ni. Tapi masih realistik, tak boleh lah terlalu tinggi, kena tengok juga tempat yang kamu jual. Okey, ini pengiraan dia. Okey, ini adalah kaedah TPM kaedah margin caruman seunit, kaedah MCS. Kelab keusahawanan mengadakan jualan burger pada hari sukan sekolah berikut adalah maklumat perniagaannya. So, kelab usahawan SMK ni, dia jual burger. Macam kerja khusus kamu lah, jual burger. So, dia bagi tahu kat soalan ni, dia bagi tahu kos tetap, kos berubah seunit, kos jualan, harga jualan seunit. Dia dah bagi tahu. Ni soalan ni simple. Dia dah bagi tahu siap-siap. So, dia suruh kira TPM. Okay, so untuk ni, kamu tak ambil ekonomi, kamu hanya ambil account kan? Jadi cikgu hanya nak tunjukkan kamu kaedah account saja. So kita pakai rumus kos tetap bahagi MCS. MCS ni apa benda? Margin caruman seunit apa dia? Ialah harga jualan tolak kos berubah seunit. So soalan dah bagi kos tetap 1,000. Lepas tu kos harga jualan RM5 tolak dengan RM3.
dapat RM2. So titik pulang titik pulang modal dalam unit 500 unit. Untuk kamu dapatkan balik pulangan modal kamu kena keluarkan 500 unit burger. Baru kamu dapat modal balik. Kena jual 500 unit burger baru dapat modal balik. Kalau kurang daripada 500 unit, rugilah. Kalau lebih daripada 500 unit burger, untunglah. So, untuk kita tahu unit dengan RM kan. So, kita nak tahu RM. So, 500 unit darabkan dengan harga jualan. Dia terus pergi situ. Harga jualan 500 darab RM5, RM2,500. Okey. Ni cara ekonomi saya skip ya. Tapi boleh jadi juga kalau dia keluar soalan kertas satu. Kalau keluar soalan kertas satu, kamu bolehlah pakai ni. Cara ekonomi ni lebih pada cara algebra lah, macam matematik juga. Tapi ni kamu tengok sendirilah. Saya fokuskan pada akauntan saja. Okey. Soalan yang kedua. Untung atau rugi jika keluaran 400 unit dijual? Dijual berapa? Okay, kalau untung berapa? Kalau rugi berapa? So tadi TPM kita 500 kan? Of course lah rugi kan? Jadi kita nak tunjukkan. Kita nak tunjukkan yang ia adalah rugi. Okay. Okay, so harga jualan ini kaedah ni terbalik ni. Slide ni dah belakang-belakang banyak typo. Okay, unit jualan darab dengan harga jualan unit. Tolak mampus tak. Sebenarnya kamu boleh pakai yang tadi kan. Okay. Unit jualan 400 darab dengan harga jualan unit tolak dengan kos berbahasa unit ini dalam kurungan. So 5 tolak 3 2. Okay, ini selesaikan yang ini dulu. So ini kos tetap. So 800 tolak dengan 1000 rugi 200. Okay. Berapa unit jualan sekiranya kelak mahukan keuntungan 2000? Okay, yang ni kita nakkan untung RM 2000. So ini dia punya rumus. Kos tetap tambah untung sasaran. Untung sasaran ni lah 2000 ni. Bahagi dengan MCS. Kos tetap kita 1000 tambah dengan untung sasaran 2000 tolak MCS jadi RM2 kan. Okey, so kita mesti keluarkan unit pengeluaran 1500 unit burger untuk dapatkan untung sasaran 2000. Itu cara baca dia lah. Kita mesti keluarkan 1500 unit burger untuk dapatkan untung RM2000. Okey. Saya skip. Okey, keempat, jika kos berubah meningkat RM1. Kos berubah ni seunit RM3 kan. Okey, ni meningkat RM1. Berapakah TPM yang baru dalam unit dan RM? Mudah aja, kita pakai juga rumus yang diberi. Kos tetap bagi dengan MCS, tapi kos berubah unit dah bertambah RM1 jadi RM4 lah. So 1000 5 tolak 4. Yang 4 ni datangnya 3 tambah 1. So 1000 unit. TPM untuk kita dapatkan modal, kita mesti menjual 1000 unit burger berbanding dengan tadi 500 sahaja. Jadi kos berubah unit ni semakin besar jarak beza dia dengan jualan, semakin sikit lah unit TPM. Kalau dia RM2 RM1 kat sini, makin cepatlah kita dapat TPM. Makin cepat tu maksud saya makin sedikit lah burger yang nak dijual untuk dapatkan balik TPM. So 1000 tadi darab dengan RM5 dapat 5000. Okay, ni. Okay, so simple je. Saya nak kamu selesaikan soalan subjektif muka surat 125. Tapi saya nak kita tengok soalan nombor 5 kejap.
Kamu buat alamak. Kamu buat bentuk ni saja, bentuk kanan saja. Okay, soalan nombor 5 ni dia bagi tahu unit pengarang kosong, jumlah kos 330,000, jumlah hasil kosong. Kalau tak keluarkan apa-apa, ada dah kos 30,000. Maksudnya 30,000 ni adalah kos tetap. Kita tak keluar apa-apa lagi, tapi dah ada dah kos tetap 30,000. Kenapa ni? Apa ni 30,000 ni? 30,000 ni macam sewa bangunan, macam sewa elektrik. Macam itulah yang walaupun kita tak keluarkan barang, kita kena bayar juga kos-kos ni. So 3,000 kat sini. Okey, sekarang kita nak cari kos berubah unit. Perubahan kos, okey ni dia punya format perubahan kos bahagi dengan perubahan unit. So perubahan kos yang ni lah 200,000 ini kosong. Okey, ni unit pengeluaran kosong, ni unit pengeluaran 1,200 kan. So kita tengok dulu perubahan dia. 20,000 tolak dengan 30,000, 1,200 tolak dengan kosong. So yang ini perubahan yang banyak kan. So kita bahagi ni untuk kita dapatkan seunit. So inilah dia, kos perubahan seunit adalah 142 tingginya. Baju T kan. Okey, so harga jualan seunit. Kita nak tahu harga jualan seunit berapa sebab soalan tak bagi. Jadi jumlah hasil bahagi dengan unit pengeluaran. Sini hasil kosong. So kita tak boleh ambil yang ni sebab unit pengeluaran pun kosong. Kita ambil yang ada unit pengeluaran. 360,000 bahagi dengan 1,200. So kita dapat harga dia adalah 300. Kos berubah unit adalah 142. Okey, nombor 6 pun saya nak bincang juga. Okey, berdasarkan maklumat berikut. Kos tetap, ni dia dah bagi kos tetap, harga jualan seunit, kos berubah unit. Okey, kalau unit keluaran kosong, berapa jumlah kos tetap? Of course dah 200 kan? Kalau 10, bukan ke sama ke semua ni 200? Yang 4 tu. Semua sama sebab tetap. Jadi kos tu berapa banyak pun unit pengeluaran dikeluarkan, masih juga 200. Okey, jumlah kos berubah. Kosong darab 3. Ni 3 kan? So kosong. Ni 10 darab 3, 30. Macam ni. Okay, awak nampak pattern jumlah kos berubah. Dia depends pada unit pengeluaran. Kalau unit pengeluaran semakin tinggi unit pengeluaran, semakin tinggilah jumlah kos berubah. Okey. Lepas tu jumlah kos, tambahkan kos tetap dengan kos berubah. Tambahkan 2 ni. Dapatlah jumlah kos. Senang, simple saja. Okay. Jumlah hasil harga jualan RM5 kan? So RM5 darabkan dengan unit pengeluaran. Ini jumlah hasil, ini jumlah hasil, ini jumlah kos berubah. Nampak beza tak? So jumlah sayang, jangan main pintu pun kepik. Okay, 0, 50, 100, 150, 200 kan. So dia jumlah hasil pun sama juga. Kalau tinggi, semakin tinggi unit pengeluaran. Jangan tutup. Semakin tinggi unit pengeluaran darabkan dengan harga, makin tinggilah. Macam itulah ya. Okay, satu lagi nombor 7. Dia dah bagi graf kat situ. Dia hanya suruh labelkan saja. Okey. So senang ya amat ni. So A kat sini mestilah kosong. B adalah unit pengeluaran. Ni memang untuk account memang gini ya. Unit pengeluaran kat sini dan part CY adalah cost / hasil. Okey, nampak tak graf yang ni? Graf ni dia mendata je, sama je 200, sama aja. So tak kisah unit pengeluaran banyak mana pun dia still 200. So ini adalah kos tetap. Okey, yang ni pula graf ni pula dia mula daripada kosong. Okey, so bila kita unit pengeluaran kita menaik, kos pun menaik. So ni apa? Ini adalah graf kos berubah. Nampak? Menaik. Tapi dia mula dari kosong. Dia mula dari kosong.
Berbeza dengan graf yang warna biru. Dia mula daripada 200. So dia mula daripada kos tetap. Maksudnya dia dah campur lah kos tetap dengan kos berubah. Maksud ini adalah jumlah kos. Dia mula daripada kos tetap. Dia tak boleh mula dengan kosong. Sebab nanti kalau mula kat kosong ni, kos tetap tak masuk. Tak termasuk. So kita mula dengan kos tetap kat sini. Okey, lepas tu yang warna kuning ni pula dia macam ni sikit. Okey. So ini adalah jumlah hasil. So untuk tahu TPM kat mana, jumlah kos, tengok jumlah kos dengan jumlah hasil. Yang mana dia duduk bersilang? Di sini kan? Di sini kan? So di sini adalah TPM. Berapa nilai TPM kat sini? 20 unit pengeluaran dan RM400. So untuk kita dapatkan TPM bagi perniagaan ni, kita mesti keluarkan 20 unit pengeluaran. Yang nilai dia, yang kos dia adalah 400. Itu je lah. Jadi bahagian ke atas ni, yang atas ni adalah untung dan yang bawah ni adalah rugi. Itu saja. So kerja rumah kamu sikit je lah nak bagi sebab dia nak naik sekolah kan. 125, 126. Sikit je. Itu sahaja. Okey. Terima kasih.